Okey, kita tengok tajuk ni. Kalau segitiga yang kamu dapat ni adalah segitiga bersudut tegak dan ada information sin, tangent dalam soalan kita. Maksudnya tajuk soalan ni melibatkan bab trigonometri tingkatan 3 masa kamu belajar tingkatan 3. Okey, mari kita imbas balik tajuk trigonometri tingkatan 3. Okey, dalam tajuk tu kamu belajar tentang segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni dia mesti melibatkan sudut dalam dia. Katakan ni sudut theta. Okey, sudut theta ni berdepan dengan dia ialah garis yang kita label sebagai tentang. Okey. Dan sudut theta ni garis bersebelahan dengan dia kita label sebagai sebelah. Okey. Dan yang bertentang ni yang serong ni yang berhadapan dengan 90 darjah ni kita panggil dia sebagai hipotenus. Okey, hipotenus tentang sebelah. Kalau segitiga itu contohnya sudut dia kat sini pula. Dia tanya theta tu kat atas sana. Masih lagi 90 darjah abaikan saya punya sengit tu. Okey. Keadaan ini menyebabkan berdepan dengan dia garisan tu telah berubah menjadi tentang. Dan kalau sudut tu di situ yang bersebelahan dengan dia garisan tu lah sebelah tu kita panggil dia sebelah. Okey, sebelah. Sebelah dan tentang ni boleh berubah mengikut di mana kedudukan kita punya sudut. Garisan sebelah dengan garisan bertentang, garisan tentang yang garisan bersebelahan tu bergantung kepada di mana kita punya sudut. Tetapi garisan hipotenus tu tetap sama. Tak ada beza. Hipotenus tu memang yang serong tu lah. Okey. Untuk tajuk trigonometri ni, ni form 3. Trigonometri. Tajuk dia. Untuk tajuk ini, formula dia ada melibatkan sinus, kosinus, tangent. Dia ada 3 formula. Okey, untuk sinus, formula dia ialah tentang per hipotenus. Nak tak nak formula ni memang kamu kena hafal lah. Sebab formula ni tidak akan dibekalkan di dalam peperiksaan. Okey, kosinus sebelah hipotenus. Dan tangent tentang per sebelah. Sebab dia tak ada dalam peperiksaan, jadi kita biasanya akan bina akronim lah supaya kita senang ingat. Okay. S sama dengan T per H. T ni datang daripada mana? Daripada tentang ni T. Maksudnya kalau saya mencari sin theta, katakan theta ni X ke Y ke, saya mencari sin theta, maksudnya saya kena tahu garisan ni, apa nilai dia? Dan garisan hipotenus, apa nilai dia? Tentang per hipotenus. S sama dengan tentang per hipotenus. Saya singkatkan S, T, tentang T, H. Okey, kosinus pula. Kita label sebagai K. Dan sebelah per hipotenus. S. Untuk kalau mencari nilai theta, cos theta, sebelah per hipotenus. Macam tu juga theta sini. Sebelah dia kat sini lah. Sebelah per hipotenus. Tangent. Sama dengan tentang per sebelah. Tentang per sebelah. Itu kalau tangent. Kalau sudut sini, tentang per sebelah. Okey. Nilai ni semua ni, formula ni biasanya senang dia kalau kamu ingat. Contoh, saya bagi akronim dia. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Timah suka. Jadi senang nak ingat. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Timah suka. Bila kamu ingat ni, dia dalam peperiksaan dia jadi mudah lah. Tak ada masalah. Ni formula untuk sin, ni formula untuk cos, ni formula untuk tangent. Okey. Selain daripada tajuk trigonometri juga, untuk kes soalan kita yang macam ni, sebab dia melibatkan garisan tadi. Bila kamu kenal tentang sebelah hipotenus ni, garisan, sebelum kamu kenal benda-benda ni, kamu telah belajar tentang teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni, kalau tak silap saya, form 1. Tingkatan 1 kamu belajar.
Apa yang ada dalam teorem Pythagoras ni? Masih lagi segitiga ni. Tapi segitiga ni sebenarnya kamu kenal dulu teorem Pythagoras ni. Sebab form 1 ni form 3. Okey, teorem Pythagoras ni, ini sebelah dia ni, contohnya kalau ini ialah nilai A, ini ialah B, ini ialah C. Nak cari dia, nak cari C ni, C kuasa 2 ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau nak cari B pula, B kuasa 2 ialah hipotenus C, nilai masih sama, hipotenus C kuasa 2 tolak A kuasa 2, tolak sisi lain. Dalam segitiga bersudut tegak ni, kalau tajuk teorem Pythagoras, segitiga yang paling panjang kita label C. Sisi pada 90 darjah ni kita label A dengan B. Jadi sisi C ni, kalau kamu tengok, dia tambah. Hasil tambah kepada 2 ni dengan syarat letak kuasa 2 lah. Untuk B pula, ialah ni tolak ni. C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Untuk A pun akan jadi benda yang sama macam B lah. C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, ini ialah pengulangan teorem Pythagoras. Okey, keseluruhan ni, dua tajuk ni, kita akan apply, kita akan gunakan dalam kita punya soalan. Alright. Sekarang, sin X sama dengan 5/13. Tengok, dia dah bagi dah information ni. Sin X ialah 5/13. Kalau kamu tengok sin, tengok sin formula kita sin. Sin ialah saya tak handsome ni tadi. Tentang per hypotenuse. Kalau X dia duduk bawah ni, tentang ialah ni, 5 ni. Dan 13 ni ialah bawah ni. Ini 13. Garisan dia ni. Dia punya segitiga ni, kita keluarkan macam ni. 5, 13, 13. Tengok, 13 tu duduk sini. Sebab apa? Tentang per hypotenuse. Tengok, saya pun boleh buat cuai. Kena perhati molek. Tentang hypotenuse yang ni. Okey. Jadi sebenarnya ni tak ada lagi ni. Ni belum lagi. Ni 13. Yang 13 besar ni. Jadi macam mana kita nak tahu nilai yang bawah ni? Nilai bawah ni macam mana kita nak tahu yang bawah ni? Tu yang kena guna teorem Pythagoras pula. Kalau kita tengok teorem Pythagoras, nilai hipotenus ada, maksudnya dia ialah kategori yang sama ada B ataupun A, yang tolak. Maksudnya kalau kita nak cari sisi bawah ni, PQ, kita nak tahu PQ tu berapa? 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Tekan-tekan kalkulator, dik, kamu akan dapat bahawa jawapan dia ialah Allah. Tekan kalkulator dapat jawapan berapa? Dapat jawapan 12. 144 puncakan dapat jawapan 12. Ini panjang ni ialah 12. Okey, bila kamu dah tahu sini 12, sini 2, sini keseluruhannya ialah 14. Y, kita tengok Y, dia minta jawapan dia minta tangent Y. Mudah untuk soalan ini bila kamu keluarkan dia punya segitiga besar ni. Okey, ini 5, ini 12, ini 2. Jadi ini ialah 14. Panjang ni 14. 13 ni tak wujud dah dalam ni. Sebab 13 tu tadi tengah-tengah kan. Kita abaikan dia. Okey. Jadi bila kita ada dua information ni, tangent tengok dia minta tangent. Tangent kalau formula kita adalah tentang persebelah. Tentang persebelah. Cukup dah ni. Tak perlu dah cari dia punya hypotenuse. Sebab tak ada kaitan pun dalam formula tangent nak cari hypotenuse. 5/14. Tetapi 5/14 tu kalau Y duduk dalam. Sekarang soalan dia minta Y tu duduk luar. Beza di antara dalam dengan luar nilai negatif je. Maksudnya kalau tangent Y yang dalam ni, dia ialah 5/14, tapi sebab dia minta luar Y, kamu hanya perlu tambah negatif. Ni jawapan yang kamu cari.